Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis yang berusaha, yang dirahmati dan dikasihi ashabus samahah, serta tuan guru, para habaib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mewakili pertubuhan ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah, Ikatan Ahli Sunnah wal Jamaah, ingin membacakan resolusi Konvensyen Perpaduan Ummah. Resolusi Konvensyen Perpaduan Umat Islam pertama, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang berlandaskan mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah tonggak utama dalam memelihara kesucian Islam daripada ancaman pemikiran yang sesat dan ekstrim. Oleh itu, usaha mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ini harus melampaui batasan sentimen politik, sama ada politik kepartian, peribadi, begitu juga merentasi masalah peribadi dalam kalangan pendakwah, serta perbezaan pandangan dalam hal-hal cabang furuk. Kedua, perbezaan pandangan dalam kalangan asatizah Ahli Sunnah wal Jamaah, sama ada dalam cabang akidah, fiqh atau tasawuf, mestilah diuruskan dengan penuh hikmah dan adab. Ini penting untuk mengelakkan perpecahan dalam kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang boleh mencetuskan fitnah besar dan melemahkan ikatan persaudaraan sesama mereka. Ketiga, agensi-agensi agama persekutuan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, TV Al-Hijrah, Institut AIKIM, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia dan lain-lain perlu berperanan dengan penuh komitmen dan menjiwai keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI yang disahkan oleh Majlis Raja-Raja. Ini adalah penting untuk memastikan tiada perpecahan berlaku dalam kalangan umat Islam di Malaysia. Ini kerana agensi-agensi agama ini memainkan peranan penting yang signifikan dalam memberikan penerangan mengenai ajaran agama Islam. Keempat, RUU Mufti Wilayah Persekutuan perlu diluluskan secepat mungkin di Parlimen, memandangkan negeri Kedah telah lebih awal meluluskan enactment Mufti dan Fatwa Negeri Kedah 2008. Bahkan isi kandungan RUU Mufti Wilayah Persekutuan tidak jauh beza dengan enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor 2003, Warta Kerajaan Negeri Sabah 2017, enactment Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam 2020 dan enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka Pindaan 2022. Wilayah persekutuan tidak harus ketinggalan dalam usaha memartabatkan Islam melalui RUU Mufti Wilayah Persekutuan. Kelima, RUU Mufti Wilayah Persekutuan tidaklah merendahkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong, kerana fasal 4 kurungan pertama menyebutkan mufti hendaklah membantu dan menasihati Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong berkenaan semua perkara hukum syarak. Keadaan ini sememangnya telah dipraktekkan di seluruh negeri dalam Malaysia sejak dahulu lagi. Tambahan lagi, kertas cadangan RUU Mufti Wilayah Persekutuan telah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong pada 12 Mac 2024. Hal ini bermaksud RUU Mufti Wilayah Persekutuan ini telah dipertimbangkan oleh Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong sebelum diperkenankan. Dakwaan bahawa RUU Mufti Wilayah Persekutuan jika diluluskan akan memberikan kuasa mutlak kepada mufti adalah perkara yang tidak berasas sama sekali. Keenam, RUU Mufti Wilayah juga tidak mengganggu-gugat urusan orang bukan Islam, jauh sekali untuk mengikat negeri-negeri lain termasuk Sabah dan Sarawak.
Bidang kuasa yang diperuntukkan kepada mufti wilayah persekutuan dalam RUU Mufti ini hanya terhad kepada urus takbir fatwa, falak, penentuan arah kiblat dan lain-lain yang hanya berkait dengan amalan orang Islam di wilayah-wilayah persekutuan sahaja. Ketujuh, RUU Mufti wilayah persekutuan suatu perkara baharu. RUU Mufti wilayah persekutuan bukanlah suatu perkara yang baharu dalam negara kita. Ia adalah penambahbaikan kepada akta yang sedia ada. Pengamalan sedia ada sebelum ini telah terbukti tidak mengganggu golongan bukan Islam atau hak negeri Sabah dan Sarawak. Justru tiada yang perlu dirisaukan oleh golongan bukan Islam atau orang Islam di negeri-negeri lain. Kelapan, agensi agama di peringkat persekutuan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jabatan Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti Negeri-Negeri mestilah dipelihara dan dipertahankan kesuciannya. Sebarang usaha untuk merendahkan dan memperolok-olokkan agenda agama mestilah diambil tindakan segera agar tidak merebak lebih parah. Yang terakhir, yang kesembilan, kerajaan perlu memandang serius perpecahan dalam kalangan ilmuwan Islam yang sering menimbulkan ketidakharmonian dalam masyarakat. Kerajaan perlu berpandukan kepada keputusan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri dan juga Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam bagi memastikan tindakan para ilmuwan Islam berlandaskan kebenaran. Sekian, setakat itu saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.